Seterusnya Allah pilih untuk saya dan tuan-tuan semua yang ada dalam masjid ini menjadi umat Rasulullah yang bertuah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi sampai ke Madinah pada 1400 tahun yang lalu, di Madinah ada Yahudi, di Mekah tak ada Yahudi. Di Madinah ada Bani Quraizah Yahudi, Bani Nadir Yahudi, Bani Qainuqa Yahudi. Bila ada Yahudi, ada ulama-ulama dia yang masih membaca Taurat dan Injil. Bila sampai 10 Muharram, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa. Lalu Nabi bertanya, "Lima tasumun? Kenapa kalian berpuasa?" Maka jawab para ulama Yahudi, kerana pada 10 Muharram ini satu ketika dulu. Ni saya nak cerita kenapa kita sambut Maulidur Rasul. Ni qiyas, qiyas. Kata ulama-ulama Yahudi, ketika 10 Muharram satu ketika dulu, Nabi Musa dan orang-orang beriman Bani Israel dikejar oleh tentera Fir'aun yang dahsyat, jahat dan begitu ramai. Disebutkan dalam sebahagian kitab sejarah Islam lah, jumlah tentera Fir'aun yang kejar waktu itu ratusan ribu. Adapun Nabi Musa hanya membawa beberapa ribu sahaja Bani Israel yang beriman dengan beliau ketika itu. Akhirnya sampai di depan laut. Kadang saya sebut laut, orang tak faham bahasa Kedah. Depan laut. Kemudian pengikut Nabi Musa kata, "Inna lamudrakun." Habis checkpoint, checkpoint pula. Kan? Depa semua bagi tahu kat Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, kat sini semua mati. Sebab di depan laut, bukan Tasik Banding, bukan Sungai Kelang, laut. Bila di depan laut, yang bersama Nabi Musa ni anak-anak kecil, orang tua-tua, wanita, ada pemuda, banyak yang lemah. Dan di belakang ada pasukan tentera Fir'aun, yang ketika itu tentera Fir'aun dihormati dan ditakuti oleh semua musuh. Bayang tengok kuatnya tentera Fir'aun ketika itu. Memang takkan berlawan lah pengikut Nabi Musa. Bila dia kata ramai-ramai sebut inna lamudrakun, habislah kita kali ni, mati lah. Maka Nabi Musa tak tahu benda ghaib. Dia Nabi, dia Rasul, dia ulul azmi, tapi dia tak tahu benda ghaib. Tetapi ada satu keyakinan di dalam diri Rasul itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa berjanji untuk bersama dengan orang-orang yang bersabar. Itu janji Allah. Innallaha ma'al mu'minin. Allah janji untuk duduk dengan orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Allah janji untuk duduk dengan orang-orang yang bersabar. Sebab tu Nabi Musa yang tak tahu pun apa nak jadi lepas ni, Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa jawab dengan begitu yakin kepada Allah. Dia pun tak tahu apa nak jadi kepada laut itu, apa nak jadi kepada pengikut dia, apa nak jadi dengan Fir'aun. Dia tak tahu Fir'aun akan ditenggelamkan dalam itu. Nabi Musa tak tahu ghaib. Tapi dia baik sangka dengan Allah. Walaupun Covid 2 tahun, kita baik sangka dengan Allah. Ini untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Nabi Musa jawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Takkan sekali-kali. Sesungguhnya aku ada Allah, kata Nabi Musa. Sayahdin, Allah akan bantu aku. Sayahdini, asalnya ayat tu. Allah akan membantu aku. Waktu tentera Fir'aun dah dekat,
Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memegang tongkat dia. Tongkat tu memang ada di tangan, bukan ambil di jalan. Memang ada di tangan Nabi Musa. Allah Ta'ala pun arah, wahai Musa, belah laut ini. Belah laut, belah cawan tak apa ni. Kecil dah. Belah laut, tongkat sebatang aja. Bukan 50 meter tongkat, sebatang aja. Kalau tuan-tuan tengok di piramid, jasad Fir'aun yang tenggelam dalam Laut Merah tu, rendah aja Fir'aun. Bukan tinggi. Nabi Musa pun biasa aja, saiz biasa. Tongkat dia pun biasa saja. Tapi Allah arahkan, wahai Musa, belah laut ini dengan tongkat kamu. Lalu dibelah, laut itu terbelah. Mukjizat Musa alaihissalam. Lalu Allah selamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia yang beriman. Tanggal itu adalah 10 Muharram. Maka tiap-tiap kali datang 10 Muharram, orang Yahudi tiap-tiap tahun, beribu tahun, mereka merayakan 10 Muharram itu. Bila Nabi tanya, kenapa puasa 10 Muharram ni? Sebab Allah selamatkan Musa alaihissalam. Maka tiap-tiap kali 12 Rabiul Awal, kenapa buat maulid? Kita kata, kerana Allah menghantarkan kepada kami Muhammad alaihissalam. Itu dalil ulama kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama kita lah. Yang tuduh kita bid'ah, yang tuduh kita salah, bahkan sebahagian ulama yang bukan ahlu sunnah, dia sebut syirik dan kafir. Sambutan yang sebegini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang pertama, iaitulah sambutan ini sebagai kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah sebab pilih saya dan tuan-tuan semua jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dah jadi umat Nabi Muhammad, Islam pula. Islam ni duduk dalam masjid ni sampai tingkat 3 tu. Macam mall pula tengok no? Lama tak masuk mall pun. Islam, nikmat yang sangat banyak. Ni atas dunia ada 7 bilion, yang tak Islam 5 bilion. Yang tu bukan umat Muhammad. Itu umat Muhammad. Tapi mereka tidak Islam. Sebab tu hari-hari kita berdoa, Allahumma hdi ummata Rasulillah. Wahai Allah, kurniakanlah hidayah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka orang bukan Islam, wahai Allah, kurniakan hidayah kepada dia. No, PKP ni semua duduk di rumah. Cina, India, Kristian pun tengok ceramah saya. Kan, tiap-tiap minggu. Alhamdulillah dapat panggilan untuk masuk Islam. No? Tak sat sampai di lobi hotel pun seorang tu bukan Islam, India. Saya selalu tengok ceramah ustaz. Seperhati nemtek dah, kan? Oh, bukan Islam ni. Nikmat Allah untuk dikurniakan hidayah yang sangat besar yang tidak diberikan hanya melainkan dengan kuasa dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan izin. Kena beritahu dekat anak-anak walaupun umur 4 tahun, walaupun umur 5 tahun, bagi tahu adik Islam, dan Islam yang adik pegang ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita duduk di zaman yang Nabi kata, kalian akan berada di satu zaman, kalian melihat pada paginya mereka Islam dan pada petangnya mereka telah pun kufur kepada Allah. Ini zaman dia. Hadis tu Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Lama dah. Nabi kata akan sampai satu zaman kamu akan tengok umat aku Islam, tapi petang tu Islam, bangun pagi esok mereka telah pun kufur kepada Allah. Wal'iyadzubillah. Hak berlaku hari inilah. Macam-macam kekeliruan yang berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.